Yang mana yang you belum kuasai tu, you kena lebihkan usaha lah. Okay, supaya dia seimbang semua. Kan? Itu kalau you mahu meneruskan. Kalau you rasa macam nak abaikan, you rasa macam saya cuma nak target subjek-subjek tertentu saja. So you kena teruskan subjek tu lah. Tapi kalau you nak semua biar seimbang, you kena cari tempat yang kelemahan tu. Tempat yang menjadi kelemahan pada kita. Maknanya kita kena betul-betul gilap tempat yang kita lemah tu. Macam orang buat bina badan, bodybuilder kan. Bodybuilder, dia masuk pertandingan kan. Lepas tu dia masuk, dia rasa dia dah bagus dah cantik dalam badan dia, tapi dia kalah kan. Dia akan buat kajian, dia akan mengkaji kenapa dia, kat mana kurangnya. Kat mana kurangnya yang dia tak boleh dapat markah penuh dekat situ, dekat sini, bahagian ni. Lepas tu bila dia buat kajian, dia kata, oh rupanya bahagian ini macam ada lemah, ada kurang sikit. Lepas tu dia buat apa? Dia akan fokus pada bahagian tu. Maksudnya dia akan latih, dia akan train pada bahagian tu supaya bahagian itu akan jadi baiklah, jadi bagus, jadi seperti mana dia nak. Jadi kita bayangkan dalam belajar pun macam tu juga. Kalau kita lemah satu tempat, satu subjek tu, kita kena fokuslah subjek tu. Kalau ini dalam kes kita nak seimbang semua dalam kes tu. Kalau you rasa you tak mampu, you rasa saya nak fokus pada subjek tertentu saja, itu lain cerita. Yang saya cakap ni kalau memang kita nak biar semua kan. Tapi saya harap lah dalam jiwa, dalam hati kita ni memang kita target biar kita bagus semua. Kita tak nak lah macam sebahagian ni okey, sebahagian ni tak okey, tak bagus. Untuk peringkat SPM ni biar kita jadi bagus semua kalau boleh. Kalau boleh. Jangan nampak ketara sangat yang perbezaan tu. Kalau boleh lah ya. Cikgu sentiasa doakan Okey, baik kita mula untuk tajuk 7 ni. Ni ada yang baru masuk lambat Okey, tajuk 7 ni berkenaan dengan fizik kuantum kuantum fizik. Benda ni saya kata tadi dia bersifat kulit saja, dia bukan satu yang mendalam Kalau you belajar peringkat tinggi dia sangat mendalam. Kalau mereka yang boleh menguasai teknologi yang berkaitan dengan kuantum ni kan, dia boleh menguasai dunia. Kan, saya selalu sebut macam tu dengan pelajar-pelajar saya kan. Sebab apa? Sebab kuantum ni dia berkenaan dengan benda yang teknologi yang tinggi tau. You biasa dengar dengan teknologi nano apa semua tu kan. Apa maksud teknologi nano? Nano tu maksudnya benda yang halus, benda yang kecil, nano, bersifat kecil. Jadi kuantum ni benda macam tu lah. Kuantum ni dia macam kita belajar berkenaan dengan atom, berkenaan dengan subatom kan. Benda-benda yang sangat halus, sangat seni tu. Jadi kalau kita boleh menguasai, kita boleh faham dia punya kegiatan dia, cara dia berinteraksi. So itu sebab saya kata tadi dia boleh menguasai satu benda yang besar. Bukan di dunia saja, dia boleh sampai ke luar dunia juga. Mungkin boleh sampai ke bulan, sampai ke planet-planet lain. So sangat berkaitan dengan kuantum ni. Okey, sebab itulah muncul je berbagai-bagai movie kan. Movie dekat pawagam untuk hiburan kita kan. Movie-movie tu kebanyakan ada juga dikaitkan dengan kuantum ni. Kalau you belajar, you tengok lah kan. Tak naklah cerita pasal movie tu. Tapi nak beritahunya, tak mustahil suatu hari nanti teknologi yang berkaitan dengan kuantum ni akan mendominasi dalam kehidupan manusia. Itu tak mustahil. Benda tu boleh berlaku. Okey, so ada idea. Saya tak nak saya nak go through je benda-benda yang kecil-kecil, kecuali kalau you ada soalan lah kalau soalan. Contohnya macam 7.1 ni, dia punya teori yang kecil-kecil tu, yang peringkat awal tu, kita tak adalah nak tekan sangat. Sebab kita bukannya nak mendalami seperti mana you belajar dalam kelas ataupun yang lain So malam ni kita nak tengok benda perkara-perkara penting. Terutamanya 7.2 dengan 7.3 tu. Susah nak sampai ke situ. Kalau sekat 1 jam 2 jam tu payahlah nak sampai ke situ. Biasanya kalau 7.1 tu paling lama paling boring lah kan. Okey, kita tengok kita go through satu persatu sikit-sikit. Okey, diberi kat buku teks tu baca. Kalau you baca dalam buku teks tu, dia ada informasi yang bukan detail tau. Kalau you baca macam portal informasi tu kan, itu sikit je. Macam dia bagi sikit, kadang-kadang baca pun tak faham apa benda yang nak cuba disampaikan berkaitan dengan kuantum ni.
Cuma dia sentuh sikit je. Dia kata kalau kita belajar kuantum ni, kita boleh buat satu benda yang hebat. Contohnya penciptaan komputer yang canggih, kan? Yang super komputer. So dia kata dikaitkan dengan kuantum tu. Itu yang saya masukkan tadi. Mana satu hari nanti, bila teknologi kita semakin meningkat, so pengetahuan berkenaan dengan kuantum ni amat-amat diperlukan. Sebab itu kita tidak boleh tidak. You all kena belajar benda ni. Sebelum you belajar ke peringkat yang tinggi, ke universiti, you ambil engineering macam-macam, kejuruteraan macam-macam. Ini basic dia. Maknanya benda ni kena faham betul-betul dulu. Bila masuk ke universiti nanti, lebih mudah lah you belajar untuk benda yang lebih heavy. Macam you belajar kejuruteraan tu. So benda-benda macam tu akan lebih mudah bila you dah faham benda ni sedikit. Bukannya kita perlukan sampai mendalam peringkat ini. Peringkat ni dia tak mendalam sangat. Sikit-sikit je. Okay. Kemudian kalau kita tengok tajuk ni dia macam ada kaitan sikit dengan tajuk dengan subjek kimia, chemistry. Sebab apa? Sebab kita banyak berinteraksi dengan atom, side atom tu kan, elektron kan. So dia banyak berkaitan dengan kimia. That's why kalau you tengok, you baca dekat informasi dia tu, dia ada cerita, dia ada kaitkan dengan tindak balas kimia kan. So itu yang saya masukkan tadi lah. Cuma kita tak detail sangat itu. Cuma kita tak nak terjun dekat yang berkaitan dengan kimia, tak nak clash dengan subjek kimia tu. Jadi dia bawa kita benda yang bersifat fizikal lah, yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat. Okay, then kita boleh kaji. Itu maksud dia lah. Yang tindak balas yang detail-detail tu, itu kimia punya hal. Okay. So itulah yang dia sentuh sikit berkenaan dengan informasi awal. And then kenapa kita belajar, dia kata kat sini kan, kepentingan dalam bab ini. Dia kata para penyelidik mencipta sistem komputer yang canggih dengan memori yang besar, kelajuan perprosesan yang sangat pantas. So itu yang kita naklah satu hari nanti ini berlaku, dan ia sangat dikaitkan dengan teknologi kuantum ni lah. Okay, so futuristic. Ni benda yang akan datang, yang sekarang pun dah ada sebenarnya, bukannya nak tunggu akan datang pun. Sekarang ni pun dah ada. Dia punya proses penyutan ni, encryption ni. So ini dah berlaku dah. Keselamatan untuk safety dari segi sulit. Sesuatu yang sulit itu dicipta macam-macam cara untuk orang ramai memudah menyukarkan orang lain nak mencuri maklumat dan sebagainya. So ini yang telah dicipta dengan menggunakan komputer dan dikaitkan dengan kuantum. Okay. So nak nampak di sini kuantum tu penting. Cuma kita nak belajar tu susah dan kita tak familiar dengan teknologi ataupun ilmu pengetahuan berkenaan dengan kuantum. That's why kita belajar daripada awal, daripada asas dia. Contohnya kat sini teori kuantum cahaya kan. 7.1 teori kuantum cahaya yang kita dah sentuh sebelum ni dalam tajuk cahaya. Tajuk cahaya tingkatan 4 tu. Okay, so recall kalau kita ingat balik kan, yang ini kuantum cahaya. Saya harap you nampak yang ini. Yang ini pun saya jelaskan hari tu masa kita belajar cahaya kan. Okey, kita ada macam spektrum cahaya daripada sinar gamma kemudian sampai kepada gelombang radio. Itu adalah spektrum gelombang elektromagnet. Okey, gelombang elektromagnet. Dalam gelombang elektromagnet itu dia ada cahaya. Cahaya tu nanti ada pula dia punya kuantum, ada pula dia punya spektrum cahaya pula. Dalam spektrum cahaya ada pula yang kita katakan 7 cahaya tu kan. 7 cahaya pelangi tu. Okey, so itu duduk dalam spektrum cahaya. Spektrum cahaya itu sendiri duduk di dalam spektrum gelombang elektromagnet. So itu dalam kepala kita lah sepatutnya. Okey, lepas tu gelombang mana yang paling panjang, panjang gelombang dia, gelombang mana yang paling tinggi frekuensi dia, itu semua dalam kepala kita. Okey. Lepas tu di situ lagi kat situ, dia nak bawa kita ke ini, dia bagi pengenalan awal lah berkenaan dengan konsep jasad hitam ataupun dipanggil black body. Black body. Dia kata apa itu? Apa itu jasad hitam? Jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jadinya. Mana tadi kan kita ada gelombang elektromagnet kan, siri dia tu kan. So apa-apa saja dalam siri tu yang kena ataupun menyentuh, menghentam sesuatu yang boleh menyerap dia, yang boleh mengambil, menyerap dia, itu dikenali sebagai jasad hitam. Nampak tak? Dan bersifat unggul. Bersifat unggul ni hebat. Apa maksud kalau kita berkata unggul? Unggul ni adalah satu benda yang hebat, yang ideal.
yang memang kita nak. Dia kata lain macam ni lah. Kalau kita ambil cahaya, kita kenakan cahaya tu pada jasad hitam tu, cahaya tu semua akan diserap. Tak ada yang terbebas. Unggul lah. Kalau dia tak unggul, ada juga baki-baki yang dia tak serap. Itu bukan unggul. Kalau dia masukkan unggul ni, dia serap semua. Kalau ada gelombang apa lagi dalam siri elektromagnet tu, gamma katakan kan, gamma kena pun diserap. Macam tu. Itu yang dimaksudkan dengan jasad hitam yang sebenar. Tapi kita memang susah nak jumpa benda macam tu dalam kehidupan kita. Ini teori. Okey, dipanggil teori. Tengok tadi tajuk dia tu. Teori kuantum cahaya. Masih lagi bersifat teori. Okey, kemudian oleh itu dikata sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam. Tadi penyerap. Kalau diserap, dia juga boleh memancar. Kalau dia memancarkan semua, dia boleh memancarkan sebarang, apa-apa saja yang boleh memancarkan gelombang elektromagnet tu juga dikatakan sebagai pemancar jasad hitam. Jadi benda kajian berkenaan dengan jasad hitam ni sangat penting. Inilah dia punya asas dia. Inilah asas bagaimana sesuatu ilmu didalami. Contohnya kalau dalam ilmu kuantum ni, untuk saintis mendalami ilmu tersebut, dia kena kuasai dulu basic dia tu. Basic dia di sini, jasad hitam. Boleh Okey, sebab dia nak kaitkan dengan elektron tu, nak kaitkan dengan atom dan sebagainya. Tapi ini bersifat luaran yang besar lagi. Okey, kita tengok galeri maklumat. Sinaran terma merupakan sinaran elektromagnet yang merangkumi sinaran boleh nampak. Maknanya ada cahaya nampak dan sinaran yang tidak boleh nampak oleh mata manusia seperti sinaran inframerah. So itu yang digambarkan sebagai sinaran elektromagnet. Maknanya dalam siri elektromagnet tu, semua tu dikatakan boleh menghasilkan sinaran terma. Faham tak? Yang dikatakan termasuklah cahaya tadi. Termasuk cahaya dan yang lain-lain dalam siri elektromagnet tu. Okey, dia beri perumpamaan dia macam ni. Macam telinga manusia. Kan? Sinaran cahaya yang memasuki telinga manusia akan mengalami proses pantulan berulang-ulang pada dinding dalam rongga telinga. Kita bayangkan dalam rongga telinga tu gelap. Dalam telinga kita ni gelap. Jadi setiap kali pantulan tu berlaku, masuk ke dalam dan dia memantul masuk ke dalam telinga kita, sinaran akan diserap oleh dinding dalam rongga sehingga telinga menyerap dia punya dinding dalam rongga telinga tu menyerap semua sinaran tu. Oleh itu dikata rongga telinga seolah-olah bertindak sebagai jasad hitam sebab dia menyerap semua, unggul. Jadi cahaya masuk sekarang ni kalau boleh tengok telinga kita, ada tak cahaya masuk? Ada cahaya masuk, tetapi cahaya masuk tu kita boleh nampak tak sampai ke gendang kita? Tak nampak. Sebab apa? Sebab cahaya tu telah diserap. Dibayangkan benda jasad hitam tadi macam itulah. Cahaya masuk tetapi cahaya tu diserap semua sekali. Apa bukti diserap semua sekali? Sebab kita tak nampak sampai ke hujung. Kalau kita nampak, kita tengok dalam telinga kan, kita nampak, maksudnya cahaya tu boleh sampai ke hujung. Maknanya dia tidak serap semua. Begitu dibayangkan. Tapi telinga kita ni bukan jasad hitam lah. Dikata ini seolah-olah. Seolah-olah. Nak bagi contoh lah. Okey, suatu objek meningkat ni, suhu pula. Okey, yang ini pun dibagi satu gambaran awal. Suhu suatu objek meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinar terma pada semua panjang gelombang. Boleh bayang tak itu? Maknanya kalau ada satu benda, objek, dia boleh memancarkan satu sinaran terma pada semua panjang gelombang. Itu pun dipanggil unggul. Dipanggil. Kita nak dapatkan satu yang jasad hitam macam tu. Okay. Graf yang di bawah tu 7.2 ini pun sukar untuk dijelaskan, tapi saya cuba. Okey. Bahagian sebelah kiri tu bahagian sebelah sini kalau kita tengok. Dikatakan sini, bahagian sebelah sini dikata okey, bahagian sebelah kiri ialah kawasan mempunyai panjang gelombang pendek. Mana bahagian sini, kalau kita boleh potong bahagi dua sebelah sini. Okey, sebelah kiri tu sebelah sini dia kata panjang gelombang pendek. Ni kan panjang gelombang. Ini kan panjang gelombang ni. Okey, so bahagian kiri ni panjang gelombang ni pendek. Okey, bahagian panjang gelombang ni pendek dan frekuensi tinggi.
pada suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Maknanya, apabila panjang gelombang meningkat, contohnya, panjang gelombang ni ke arah sini lah, semakin panjang panjang gelombang semakin panjang, maka keamatan sinaran juga semakin rendah lah, semakin turun. Betul tak? Okey, tengok ni lah, semakin turun. Okey, semua semakin turun. Jadi, dia nak cuba kaitkan dengan frekuensi dekat sini. Maknanya sesuatu cahaya ataupun sinaran yang mempunyai frekuensi yang tinggi, dikatakan sini mempunyai keamatan sinaran yang tinggi. Kalau kita ambil cahaya nampak, kita ambil cahaya nampak. Cahaya nampak tu cahaya yang kita tahulah, yang ada biru, yang ada kuning, merah, hijau tu kan. Okey, yang cahaya nampak dekat sini, kalau dekat rujuk pada gambar rajah ni, okey, pada gambar rajah ni cahaya nampak ni, nampak Cahaya nampak. So yang paling panjang sekali frekuensi dia ataupun yang paling pendek dia punya panjang gelombang ialah warna biru kan, yang ini. Dan ia mempunyai keamatan sinaran yang paling tinggi. Nampak tak? Dia paling tinggi puncak dia tu. Keamatan sinaran tu paling tinggi, di mana lambda dia paling pendek lah. Okey, berbanding dengan warna merah. Di sini warna merah, red. Okey, warna merah dia mempunyai panjang gelombang yang paling pendek di antara warna-warna tadi dan keamatan sinaran tu rendah. Sebab itulah kalau kita tengok cahaya merah, kan, kita tengok cahaya merah, sepatutnya lah kalau ikut teori ni, kita tak sakit sangat mata kita berbanding dengan cahaya biru. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni dalam tajuk, dalam kita buat amali tu kan. Cahaya biru, kalau kita guna pen, laser pen yang biru tu, dia lebih bahaya pada mata kita. Mata kita akan cepat lemah, letih. Mata kita akan cepat letih berbanding dengan cahaya merah. Sebab cahaya merah ni dia punya keamatan sinar tu rendah. Boleh bayang keamatan sinar tu rendah sebab dia punya panjang gelombang dia tu pendek. Panjang gelombang dia panjang, frekuensi dia rendah. Dan saya pernah kata juga yang bagusnya warna hijau. Kan? Sebab apa? Sebab warna hijau ni dikatakan sebagai di tengah-tengah, center. Macam kita kata sebut bersederhana tu kan. Kalau bersederhana tu maksud dia duduk tengah-tengah. Dia tak adalah paling tinggi, dia tak ada paling rendah, paling hijau. Sebab itulah mata kita, kalau ada juga kajian warna. Dia ada orang mengkaji mengenai warna ni. Dia kata kalau kita nak menjaga mata kita, nak buat latihan ataupun kita nak relaxkan mata kita, hari-hari kita bangun pagi, kita tengok benda-benda warna hijau. Kan, kita tengok daun-daun, pokok-pokok tu kan, kita tengok. Dia macam beri satu keadaan yang menyenangkan, menyegarkan. Kita tak nak yang paling rendah merah lah. Dan paling tinggi tu biru. You faham maksud saya Okay, so ada kajian lah. Dan kajian tu saya tak boleh nak tunjuk kat sini lah. Kajian saya pun ada buat. Kenapa saya tahu? Sebab saya pernah buat thesis berkaitan dengan graf. Graf macam mana kita nak tengok graf. And then saya kaitkan level-level graf tu berdasarkan pada warna. Jadi saya sedikit sebanyak saya kaji juga berkenaan dengan warna lah. Saya baca buku juga berkenaan dengan warna. Memang ada orang kaji warna-warna tu. Warna hijau, kuning bagaimana, merah bagaimana. So adalah sedikit. Okay, tapi saya tak nak lanjutkan yang itu pada malam ni. Okay, ini contoh-contoh dia. Nampak image termografik sebuah kereta. Termografik dia menggunakan satu alat khas melihat pada sebuah kereta tu, dia nampak ada tempat-tempat panas tu berbeza lah. Okay. Begitu juga dengan kalau kita tengok elemen pemanas ketuhar tu. Dia panas ni sampai satu masa kan, dia mula-mula warna merah dulu. Kan, warna merah kan dia rendah kan. Okay, warna merah tu sampai satu masa tu dia keluar bercahaya tu, kita tak nampak dah warna merah. Contohnya macam mentol tu. Nampak tak mentol ni? Mula-mula dia merah je. Sinaran terma dalam mentol lampu pada suhu yang berbeza. Maknanya kalau kat sini suhu yang lebih rendah tapi tinggi ni. Kalau kita pegang tu dia boleh melecur juga tangan kita, memang panas kan. Kenapa dia warna merah tu? Sebab dia panas. Dia sampai membara tau. Dia membara dan kita nampak warna merah. Okey, kenapa dia nak jadi kita nampak warna merah tu? Sebab dia membara lah. Membara. Api merah dengan api biru mana yang panas? Biru lah. Kan?
Kita semua tahu kan, warna biru lebih panas daripada merah. Merah tu kan paling rendah. Dia biru, merah, lepas tu dia pergi ke kuning, hijau semua tu kan. Yang paling panas tu yang warna biru. Sebab tu kalau kita tengok bintang-bintang, kalau you ingat, you belajar sistem suria kan. Kalau ada bintang-bintang, dia mengeluarkan cahaya merah ataupun macam kita panggil bintang biru, bintang putih kan. Macam matahari dia warna kuning itu, warna kuning merahnya tu. Dan ada lagi bintang lain yang menghasilkan warna putih, warna biru. Itu lagi panas. Lagi tinggi suhu dia. Jangan kita fikir bintang-bintang yang mengeluarkan cahaya yang warna biru, warna putih tu dia sejuk. Bukan dia lagi panas sebenarnya. Ada lain lagi. Okey. Lepas tu, apabila dia dah tinggi lagi suhu dia, dia sampai mengeluarkan cahaya. Masa ni dia tak mengeluarkan cahaya lagi ni. Bila dia dah tinggi lagi, mengeluarkan cahaya, nampak? So, itu nak menggambarkan bahawa adanya tahap tertentu kepanasan yang boleh disebabkan oleh frekuensi ataupun panjang gelombang, sesuatu warna lah. Okey, kemudian kita akan diperkenalkan dengan barisan saintis yang memperkenalkan dengan teori-teori ini. Ada satu barisan tu dikenali sebagai teori klasik. Teori klasik ni yang lama-lama lah. Kalau you tengok tu daripada Isaac Newton kan sampai kepada J.J. Thomson tu, semuanya lama lah klasik. Tapi ini menyumbang dia telah memberi satu sumbangan yang besar dalam dunia sains, terutama dalam fizik. Okay, Isaac Newton, Thomas Young, okay, John Dalton, J.J. Thomson. Ini semua saintis-saintis yang banyak menyumbang idea yang menunjukkan satu perkembangan yang besar dalam dunia sains, terutama dalam fizik sendiri. Okay, so sampai sekarang kita masih guna lagi kan ilmu berkaitan dengan Newton ni. Thomas Young, dia punya eksperimen dui celah double Young, kita guna pun nama dia kan. Lepas tu John Dalton yang kita tahu berkaitan dengan teori atom tu kan. Thomson pun sama berkaitan dengan atom yang dikaitkan dengan elektron. So dia orang ni semua ada. Tapi saya nak beritahu yang buat ataupun yang mengkaji bidang-bidang sains ni tak semestinya 4 orang ni je. Ramai. Cuma yang ada nama tu je yang 4 orang ni kita letak. Yang lain lagi tu ramai lagi sebenarnya. Jangan terfikir cikgu 4 orang ni je ke? Bukan. Ramai lagi yang lain. Okey. Jadi you boleh baca sendirilah. Teori saintis ini akan ditanya dalam SPM ke? Boleh tanya, ditanya. Kan ada soalan-soalan objektif kan, dia tanya siapa yang memperkenalkan, siapa yang menemui zarah subatom bercas negatif yang dipanggil elektron, J.J. Thomson, kan. Dalam soalan objektif dia tanya, you kena baca, you jangan lupa langsung ini sejarah kan, sejarah dalam fizik. So you kena tahu juga. Tapi dia bukannya benda yang banyak sangat pun kan, cukup kita ambil tahu sikit. Okey. Saya harap you ambil maklum lah. You boleh baca sendiri yang itu. Saya tak nak jelaskan lebih lanjut. Okey, begitu juga dengan ni fizik moden lah. Teori kuantum ni kita masukkan dulu dalam fizik moden. So kita mula dengan Max Planck. Okey, kita pun ada guna nama dia tu dalam pemalar Planck tu kan. Dia yang memperkenalkan idea kuantum. Orang yang pertama lah. Orang yang pertama memperkenalkan idea kuantum ni. Tapi yang paling popular dalam kalangan ni ialah Einstein kan. Okay, Albert Einstein. Tapi semua tu popular lah kan. Teori ni, kalau you baca tu, dia memperkenalkan. Kemudian ada saintis-saintis moden lain yang menyambung apa yang dia orang dah kaji. Bukannya pada masa Einstein jumpa memperkenalkan konsep foton tu, dah meletup-letup konsep tu, dah banyak benda yang telah dicipta yang dikaitkan dengan, tak ada. Dan dia cuma memperkenalkan. Kemudian dia menyambung dia punya teori ataupun penemuan dia tu. Sampailah kepada Bohr, sampai kepada Louis de Broglie ataupun Louis de Broglie. Okay, dia memperkenalkan dan dia membuat perkembangan lanjutan. Okay, tapi setiap satu tu dia ada dipanggil trait dia, name yang perlu kita tahulah. Contohnya macam Max Planck,
dia memperkenalkan idea kuantum. You kena ingatlah poin-poin besar tu. Kan? Kalau memperkenalkan idea kuantum tu Max Planck. Lepas tu Albert Einstein apa dia? Albert Einstein tu berkenaan dengan foton. Ambil lah yang di highlight tu. Niels Bohr buat apa? Niels Bohr buat garisan yang menghasilkan spektrum garis hidrogen tu. Ni spektrum garis hidrogen tu Bohr. Okay. Louis de Broglie dia sifat kedualan. Ini yang popular dia. Sifat kedualan gelombang zarah. Jadi kita tahu beberapa perkara. Bukan nak baca sampai penuh dia punya cerita dia banyak. Okay. And then kita nak masuk yang lebih penting. Itu berkaitan dengan kuantum tenaga. Okay. Kuantum tenaga ni yang banyak kita nak guna dalam kehidupan kita. Tadi tu yang dia punya basic. Okay. Bagaimana kuantum tenaga itu dibawa, diangkat? Dia sangat dikaitkan dengan spektrum cahaya yang kita belajar sebelum ni lah, yang saya sebut tadi. Daripada biru, violet tu, purple kepada merah. Okay, so itu dia beri kita pengenalan awal supaya kita nak bawa dia sampai kat sini. Ada dua keadaan yang berbeza. Kalau sebelum ni kita tengok spektrum cahaya yang kita bayangkan itu bersifat selanjar. Okay, bersifat selanjar ni dia tidak ada sempadan yang jelas. Kalau kita tengok antara warna ungu, purple dengan biru, kan, dengan hijau, kuning, merah tu, dia macam tak ada sempadan yang jelas. Itu spektrum selanjar. Macam you all belajar dalam tajuk biologi, you belajar apa? Variasi selanjar, variasi tak selanjar tu kan. So dia macam sama je lah maksud dia. Okay, kalau kita panggil spektrum selanjar, dia tidak ada sempadan yang jelas. Dia ada tempat yang bercampur-campur. So itu digambarkan sebagai spektrum selanjar. Baik, dalam spektrum, dalam tajuk tajuk kuantum ni, kita ada penemuan baru dalam fizik moden tadi, kan, yang menemui, dia kata cahaya ni, dia boleh menghasilkan spektrum garis. Spektrum garis ni dia macam, kita tak kata dia seperti spektrum tak selanjar. Bukan. Dia ni spektrum garis ni dia ada tempat-tempat tertentu. Pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu, adanya cahaya-cahaya yang tertentu. Okey, itu yang ditemui. Itu yang ditemui oleh, kalau kita tengok balik yang ini tadi. Yang Bohr tadi. Okey, Bohr, spektrum garis tu. Menghasilkan spektrum garis. Jadi yang ini diteruskan dia punya kajian yang awal lah, untuk menunjukkan bagaimana kuantum tenaga itu diperkembangkan. Okey, kalau you tengok baca kat sini kat sini dia kata spektrum garis, saya yang penting ni saya nak ambil yang ni spektrum garis yang terhasil oleh sesuatu atom yang teruja merupakan koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Maksudnya frekuensi yang tertentu masuk ke dalam unik tu. Setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri. Maknanya kalau kita tengok, buka balik kita punya jadual berkala tu kan, setiap unsur-unsur dalam tu dia menghasilkan spektrum yang tertentu. Ini salah satu kaedah bagaimana saintis mengenali ataupun letak macam surat beranak, IC, kan, pengenalan kepada setiap unsur tu. Jadi spektrum yang digaris yang terhasil tu dia memang tertentulah, unik dia yang tersendiri. Di setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri. Oleh itu spektrum garis boleh digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti kewujudan suatu unsur. Maknanya sebab dia tertentu macam itulah. Okey. Jadual 71 menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis yang dihasilkan oleh lampu gas merkuri. Okey, ini contoh Ini contoh. Kalau spektrum warna ungu, garis yang warna ungu, contoh ni warna ungu, dia punya frekuensi dia 7.41 dalam 10 kuasa 14 Hz. So tenaga dia berapa banyak? Tenaga dia 4.91 dalam 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, ini satu lah. Kalau banyak lah. Okey, kemudian warna ungu. Warna biru, frekuensi dia semakin rendah, lagi rendah daripada yang tadi, dan tenaga kuantum dia pun lebih rendah lah. Okey, sampai kepada kuning jingga, nampak kuning jingga. Frekuensi dia semakin rendah, kuantum pun semakin rendah, nampak? Kuantum tenaga dia pun semakin rendah. 3.44. Jadi dia sangat berkaitan dengan frekuensi. Ini yang ditunjukkan pada tadi spektrum garis tadi. Dan dia adalah unik. Maksudnya
Kalau kita jumpa lain kali, kita tak tahu ini apa benda kan, tenaga ni macam mana. Kita jumpa and then bila kita dapat tengok frekuensi dia macam ni, kita tahu oh ini adalah ungu, macam tu. Ini adalah disebabkan oleh cahaya biru. Kemudian spektrum tenaga ni pula, kita nak masuk yang lebih penting kat sini. Kalau tengok kuantum tenaga dia kata ni ialah dalam bentuk dia bagaimana. Dia bentuk dia dikatakan sebagai paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga telanjang. Maksudnya dia adalah unik. Kuantum tenaga ni dia unik. Dia bukannya benda yang apa tu tiada sempadan yang tertentu. Dia ni bersifat diskrit dan tertentu. Okey, paket-paket tenaga ni bergantung kepada frekuensi gelombang lah. Of course lah, tadi kan kita dah cerita pasal frekuensi yang tertentu, yang unik tadi. Jadi spektrum itu sendiri, tenaga-tenaga yang dihasilkan itu bergantung kepada frekuensi yang tersendiri. Okey. Then dia ambil lah balik Max Planck dengan Albert Einstein, kata tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. So siapa yang memperkenalkan foton tadi yang pertama, and then kita nak bawa, sebab ini antara penemuan yang besar yang dikaitkan dengan foton yang memperkenalkan kuantum tenaga. Dia kata tadi kuantum tenaga duduk dalam ataupun dikenali sebagai paket tenaga. Paket tenaga ni dia macam kalau kita ambil kapsul, macam pernah tak makan ubat ke pakai dalam kapsul kan, digambarkan dalam kapsul tu ada tenaga. Jadi tenaga tadi dia duduk dalam paket-paket. Kemudian dia akan bergerak lah. Tapi kita paket tu kecil, kita tak nampak. Kalau you bayangkan sekarang ni kalau you tengok komputer ataupun you tengok phone kan, ada cahaya yang kena, ada cahaya yang kita nampak masuk dalam mata kita kan. Sebenarnya dalam cahaya tu lah ada paket tenaga tu dalam tu. Sebab tu kita tenaga tadi, cahaya tu dia kena masuk dalam mata kita. Sebenarnya dia telah menghantarkan tenaga kepada mata kita, tapi kita tak rasa dah sebab dia kecil sangat tadi. Dia kecil je, tenaga bukan besar pun tapi kalau dia terlalu banyak dan terlalu tinggi, boleh menjejaskan mata kita. Sebab tu kalau kita orang yang selalu tengok phone, orang yang selalu tengok menghadap komputer kan, lama-lama dia akan rosak mata dia. Sebab apa? Sebab dia menerima tenaga yang banyak tadi tanpa disedari sebenarnya. Kutip. Mata dia serap tenaga tu dan boleh menjejaskan dia punya fungsi mata. Okey, kembali kat sini kan. Foton apa benda sebenarnya? Kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Yang saya kata tadi lah, dia boleh dipindahkan dalam bentuk, dalam paket-paket tadi. Tenaga foton adalah berkala terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Maknanya kalau semakin tinggi frekuensi, maka tenaga foton tu semakin tinggi. Lebih tinggilah. Dia dah tunjuk dalam jadual tadi. Semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga yang dia ada. Okey. And then kita jumpa dengan satu rumus yang penting. Rumus yang pertama, E sama dengan HF. Okey, sebab apa? Sebab daripada hubungan ini. Daripada hubungan ini, dia kata semakin tinggi frekuensi cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga. So, dia dapat satu hubungan ni. E berkadar terus dengan F lah. Semakin tinggi F, maka tenaga semakin tinggi. Kemudian, dia nak hilangkan simbol perkadaran itu, dia darabkan dengan satu pemalar. So, kita guna pemalar H tu kan. Pemalar H tu ialah pemalar Planck lah. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu tenaga sesuatu, katakanlah sinar lah sinar atau gelombang cahaya kan. Asalkan kita boleh tahu dia punya frekuensi, kita dah tahu dah dia punya tenaga dia. Kita tahu dia frekuensi, kita tahu tenaga. Sebab apa? Sebab dia darab je dengan pemalar Planck. Senang je lah. E sama dengan H darab dengan F. Asalkan kita dah tahu F dia, so kita boleh tahulah tenaga dia macam mana. Ni sangat simple lah dia punya rumus dia kan. Okey, sebab apa? Sebab pemalar Planck itu dia pemalar. Dia adalah pemalar. So you tak perlu hafal pemalar. Pemalar dalam soalan diberi. Kalau you tak beri pada soalan tertentu pun, dia akan beri dekat senarai rumus tu. Dia ada senarai pemalar juga dekat situ. Constant value Okey, jadi ini formula ataupun rumus yang pertama kita jumpa. Nanti kita nak guna lagi ni, kena ingat Okey, seterusnya, itu contoh satu. Dia tunjuk bagaimana kita nak kirakan, bandingkan tenaga foton cahaya dengan foton cahaya yang berbeza dia punya frekuensi lah. Okey. Bukan frekuensi, itu adalah tenaga foton. Saya tak jelaskan itu, senang saja. Ini sifat kedualan tadi.
Okay, ni dicerita secara langsung, secara ringkas berkenaan dengan apakah yang dimasukkan dengan sifat kedualan gelombang zarah. Sebenarnya dia ada dua benda yang berbeza ni. Okay, dua benda yang berbeza. Satu gelombang, satu zarah. So, bila dia ada dua-dua benda yang berbeza dalam satu benda, maka kita kata dia mempunyai dua-dua sifat tu. Itu yang dimasukkan dengan kedualan. Maksudnya dua kat situ. Okay, sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang kerana menunjukkan fenomena pembelauan dan interference. So, sebelum ni kita tahu sinaran elektromagnet, okay, dalam spektrum elektromagnet tu seperti cahaya dan lain-lain, termasuk inframerah, termasuk ultraviolet, termasuk gelombang radio, dia menunjukkan ciri-ciri ataupun melibatkan fenomena seperti pembelauan dan interference. That's why kita kata bahawa sinaran elektromagnet itu adalah bersifat gelombang. Okey, itu yang kita belajar sebelum ni. Objek seperti guli dikatakan bersifat zarah. Okey, manakala kalau dia tu adalah sifat zarah. Zarah ni satu benda macam kita bayangkan macam seketul-seketul. Okey, itu digambarkan, dia ambil contoh seperti guli tu. Okey, objek seperti guli dikatakan bersifat zarah kerana memiliki momentum dan tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Ini lain. Yang tadi tu bersifat gelombang. Bila bersifat gelombang, kita tak nampak dia tu ada momentum, dia tu ada tenaga kinetik, tidak nampak benda tu. Tapi apabila sesuatu benda yang bersifat seketul-seketul yang saya masukkan tadi, ataupun dikenali sebagai zarah, maka dia akan mempunyai momentum dan juga tenaga kinetik. Okay, so benda ni berbeza tau. Ini satu part ni, dan ini satu part yang lain. Okey, kenapa dia dicerita pasal benda dua ni? Sebab dia nak kaitkan dengan cahaya tadi. Okey, kita tengok cahaya dikaitkan dengan kedua-dua. Itu yang jadi kedualan tu. Okey, siapa yang buat kajian tu? Begini pada tahun 1924, Louis de Broglie, seorang ahli fizik kuantum, telah mengemukakan hipotesis yang menyatakan bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Maknanya dia bersifat gelombang, maka kita kata dia adalah gelombang lah. Sebab dia menunjukkan ciri-ciri gelombang. Kan? Cuma bukan 100% tau. Bukan 100%. Kalau kita kata macam ni, kalau kita nak bayangkan manusia kan, manusia mempunyai tangan, dua tangan, mempunyai dua kaki, mempunyai satu kepala. Ciri-ciri manusia lah. Okey. So kalau kita pejam mata, kita pegang satu benda, kita rasa tangan dia, kita rasa kaki dia, kepala dia kan. Lepas tu kita bayangkan ini adalah manusia. You bayangkan? Tapi adakah dia betul manusia? Belum tentulah. Kemungkinan dia tu benda lain. Tapi yang kita pegang tu memang ada pada manusia. Nampak Jadi itu yang pertama didapat oleh de Broglie ni. Sebab dia kata dia menepati ciri-ciri yang menggambarkan dia adalah satu yang bersifat gelombang. Okey. Tapi eksperimen tu diteruskan Namun secara eksperimen, zarah yang mempunyai jisim besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombangnya. Okay. Zarah yang mempunyai jisim yang besar adalah sukar untuk menunjukkan ciri-ciri gelombangnya. Maksudnya ciri-ciri yang tadilah, fenomena tadi tu, yang pembelauannya, yang pembiasannya. Kalau dia besar lah, susah nak tunjuk. Okay. Broglie meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah ringan. Contohnya macam elektron. Jadi beliau menyatakan hubungan antara momentum dengan satu zarah dengan panjang gelombang adalah seperti berikut. Maknanya dia ambil satu contoh zarah yang ringan. Contoh dia ambil ialah elektron. Jadi bila kita guna elektron, dia zarah ringan. Bila zarah dia ringan, dia akan menunjukkan ciri-ciri gelombang. Okey. Lepas tu dia kata kat sini hubungan antara momentum. Okey, momentum tu P momentum zarah lah. P sama dengan mv yang kita belajar sebelum ni. Kemudian dia kata antara gelombang, panjang gelombang dengan dia punya momentum tadi, dia kata hubungan dia macam ini digambarkan. Lambda ni panjang gelombang sama dengan H, masih lagi kita guna formula Planck, bahagi dengan P. Ataupun sebenarnya dia berkadar songsang kat situ Dia berkadar songsang lah. Kita tahu sebelum ni macam tu. Kalau panjang gelombang tu dia besar, macam besar. Bila satu benda yang besar bukan maksud dia macam besar zarah tu. Kalau kita ada benda objek, kalau dia besar, kalau dia jisim dia besar, sudah pastilah dia mempunyai momentum yang besar kan. Sebab kita direct tadi jisim ni, sekarang ni bukan jisim. Ini adalah panjang. Panjang gelombang ni bukan digambarkan sebagai jisim.
Okay, itu berbeza Okay. So dia kata semakin besar momentum zarah. Semakin besar momentum zarah, semakin pendek panjang gelombang, atau sebaliknya lah. Semakin pendek panjang gelombang, semakin besar momentum zarah. Okey, kita boleh sebut dalam keadaan dua-dua tu. Oleh sebab nilai momentum zarah boleh ditentukan dengan P sama MV, maka rumus yang diberikan juga boleh diperolehi. Kita gantikan sajalah P momentum tu dengan MV dia tu. Daripada rumus lambda sama dengan H per momentum. So kita boleh gantikan dia punya P sama MV ni ke dalam P ni, maka dia jadi lambda sama dengan H per MV. So benda ni dia macam benda ni daripada satu benda, kemudian dia terbitkan sajalah. Dikatakan disebabkan oleh nilai H adalah sangat kecil, zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh itu ciri gelombang tidak dapat diperhatikan lah. Ini teori-teori dia yang dia buat tadi, dan dia menyatakan beberapa idea ataupun perkara yang ingin diangkat selepas ni. Okey, kemudian dia nak tunjukkan bahawa berlakunya pembelauan, dia buat dua keadaan, bandingkan. Dia buat perbandingan. Okey, yang pertama kalau kita tengok foto 7.2 tu, 7.2 corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit nipis. Yang ini dia nak kaitkan dengan kuantum lah. 7.3 corak pembelauan cahaya laser merah melalui bukaan membulat. So pattern dia sama. Nampak pattern sama di antara 7.2 dengan 7.3 tu, pattern dia sama. Jadi dia kata kalau 7.3 tu berlaku pembelauan, kan? 7.2 tu pun dia kata pembelauan juga. Jadi dia kata kat sini adalah elektron pun mengalami fenomena pembelauan. Jadi yang ini dia buat kajian untuk mengaitkan dengan teori yang mengatakan ataupun dapatan yang idea tu berkaitan dengan gelombang tadi. Okey. Cahaya ataupun elektron ni mengalami pembelauan. Kemudian ini dibandingkanlah. Panjang gelombang de Broglie suatu alur elektron ialah berbeza sangat besar lah. Antara 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Sebab itu sangat susah untuk dia nak kaji berkaitan elektron. Sampai satu ketika bila ada teknologi yang sesuai, barulah kita boleh nak mengkaji dengan lebih lanjut. Mungkin pada zaman dulu, zaman Newton dulu kan, mereka dah ada, benda tu bukannya baru muncul, benda tu dah ada pada masa itu. Tapi zaman itu tidak ada teknologi yang sesuai untuk mengkaji benda-benda yang lebih detail macam ni. Okey, zaman selepas tu barulah ada teknologi itu, maka dapat diperbaharui apa yang dapatan yang barulah. Okey, dia bagi contoh kat sini seperti imej sel darah merah tu. Kalau mikroskop biasa, mikroskop cahaya biasa, dia nampak macam tu je, nampak bintik-bintik merah kan. Tapi kalau guna mikroskop elektron, dia nampak detail. Nampak detail di antara ni, bayangkanlah dia besar lagi nampak. Begitu. Kita boleh nampak di antara bintik-bintik merah tu ada apa dan sebagainya. So dia nampak lebih detail lah. Okey, yang inilah dia punya kesimpulan dia. Elektron dikatakan bersifat kedualan. Maksudnya dia ada gelombang dan juga sifat zarah, kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Dua-dua dia ada. Jadi cahaya juga mempunyai kedua sifat gelombang dan zarah. Oleh itu cahaya dan elektron masing-masing dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Benda ni berbeza, jangan sama Jangan sama cahaya dengan elektron tu benda yang berbeza. Tapi dua-dua tu mempunyai ataupun menunjukkan sifat kedua-dua gelombang dan zarah. Okey, and then kita dah ada rumus ni tadi, rumus tenaga. Okey, tenaga cahaya dipindah dalam bentuk paket tenaga tadi, E sama dengan HF. Lepas tu dia kaitkan kita punya laju. Ni boleh Yang ini adalah formula biasa. Ini formula laju biasa ni. Formula laju biasa yang kita jumpa semasa tingkatan 4. V sama dengan S per T. Kan? Tapi S kita ni lambda lah. Panjang gelombang bagi dengan T. Okay, lambda bagi dengan T. Tapi sebab kita tak guna T, kita guna frekuensi. Di mana T sama dengan 1 per F. Itu yang jadi F lambda tu. Dan sebelum ni kita jumpa V sama dengan F lambda untuk laju gelombang kan. Okey, so kita guna benda tu masuk dalam rumus itu. Masuk dalam rumus tu kita gantikan je lah. Okey.
Gantikan dan kita akan dapat satu rumus yang penting kat sini iaitu E sama dengan HC bahagi dengan lambda. Di mana C ialah H dengan C adalah pemalar. Tak ada masalah sangat sebenarnya. Maksud saya kita tak perlu banyak maklumat yang kita tak tahu. Maklumat tu biasanya diberi sebab dia banyak melibatkan pemalar constant. Okey, H constant, C constant, laju cahaya Jadi yang kita nak perlu tahu ialah lambda aje pun. Kan? Bila kita tahu lambda, tadi kan ada dua. Satu yang ini yang pertama dan ini yang kedua dalam konteks yang berbeza. Untuk dapatkan tenaga gelombang lah. Kalau yang ini kita tahu frekuensi. Yang satu ni kita tahu frekuensi. Yang dua ni kita tahu lambda. Maknanya kalau soalan bagi frekuensi, kita guna rumus satu. Kalau soalan bagi lambda, kita guna rumus yang kedua. Benda sama je. Benda sama tapi bergantung kepada maklumat yang diberikan dalam soalan. Okey? Ada soalan setakat ni? Ini tengok sendirilah. Contoh-contoh ni tengok sendiri. Saya rasa dah habis ni. Kita nak pergi kepada 7.2.